Tokoh yang seterusnya yang saya akan bawakan pada anda adalah moyang kepada Nabi Yusuf, atuk kepada Nabi Yaqub, iaitulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Seandainya surah Yusuf cerita yang membabitkan keluarga, pendidikan, keibubapaan, parenting, Allah Ta'ala himpunkan dalam satu surah, namanya surah Yusuf. Menariknya surah Ibrahim ini anda tak akan dapat lihat cerita keibubapaan, cerita anak berjumpa dengan ayah, cerita ayah berjumpa dengan anak, cerita suami terpaksa berpisah dengan isteri. Anda akan mendapati kisah itu bertaburan di dalam Al-Quran. Jadi saya akan berkongsi dengan anda kenapa kisah-kisah Quran, kisah Nabi Ibrahim sebagai suami ada dalam suratul Baqarah. Kenapa kisah Nabi Ibrahim sebagai seorang ayah dengan Ismail anak andanya dalam surah yang lain, surah As-Saffat. Kenapa cerita Nabi Ibrahim sebagai seorang anak yang nak selamatkan ayah daripada ajaran sesat? Itu dalam surah Maryam. Jadi ini perkara yang turut sama menjadi nilai tambah persembahan saya kepada tuan-puan, di mana ada yang kita kena tahu kenapa Allah Ta'ala bila cerita tidak menggunakan pendekatan biografi. Maksudnya surah tu nama surah Ibrahim. Anda pun akan dapati dalam Quran ada surah Ibrahim. Tapi dalam surah Ibrahim tak ada cerita Nabi Ibrahim bercakap dengan ayahnya. Tak ada cerita Nabi Ibrahim bercakap dengan isterinya, Sarah ataupun Hajar. Dan tak ada juga cerita Nabi Ibrahim bercakap dengan anaknya. Tapi anda jumpa dekat tempat lain. Kenapa macam tu? Itu satu sudut saya akan kongsikan. Tetapi yang lebih penting yang saya janjikan dengan anda, apakah sikap seorang ayah apabila berhadapan dengan anak, ya? Apa pengajaran daripada kisah ayah yang bernama Ibrahim apabila diperintahkan Allah untuk melakukan sesuatu kepada anaknya Ismail? Saya juga akan kongsikan bagaimana kekuatan Nabi Ibrahim dan kekuatan isterinya Hajar sehingga berani untuk ditinggalkan di padang pasir kering kontang. Dan saya juga akan kongsikan bagaimana kita nak berhadapan kalau ibu bapa kita tidak sebagaimana yang kita mahukan. Bagaimana Ibrahim bercakap dengan ayahnya dengan penuh santun dan adab, walaupun ayah adalah pencipta berhala. Jadi tuan-tuan, kisah Quran sebenarnya kisah kehidupan. Jadi jangan lepaskan peluang anda untuk bersama dengan seminar Baiki Diri atas talian siri yang kedua, anjuran Galeri Ilmu, insya-Allah bersama dengan saya dan guru saya Ustaz Fahrul. Wallahu a'lam.